Syarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Dengan nama Allah dan Rasulullah, segala kelebihan yang Allah berikan pada Adam ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak cukup ke kau buat bapak aku macam ni? Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah aku untuk kau puas. Aku bukan bawa ajaran Syiah. Ya! Sesungguhnya mereka orang yang sesat, jauh dari petunjuk. فرعون هذه أمة أستغفر الله. Bagaimana kamu solat nanti? Berapa yang akan tinggalkan Islam? Kau bukan Nabi atau Rasul. Nahnu ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin Jatil Hadi Dajjal. Mahkamah Masyar menanti kau di hadapan Allah pada hari kiamat. Sesiapa yang tak rasa takkan faham dengan perjuangan kita, Azman. Takkan faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua, nama saya Adil Zaini bin Hamzah dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang jalan cerita filem Munafik 2. Filem Munafik 2 adalah sequel atau sambungan kepada filem Munafik 1. Dalam filem Munafik 2, watak Ustaz Adam dia kembali semula melakukan kegiatan harian dia, iaitu mengubat pesakit yang terkena gangguan jin dan sihir. Setelah 2 tahun beliau kehilangan anak dan isteri beliau. Sesiapa yang menonton filem Munafik 1 dia pasti faham macam mana Ustaz Adam kehilangan isteri dan anak dia. Pada filem Munafik 2 ni, ujian yang dihadapi oleh Ustaz Adam bukan berkurang, tetapi malah semakin tinggi tingkat ujian dan cabaran yang terpaksa beliau hadapi. Sebagai satu contoh, beliau masih lagi diganggu oleh imbasan tentang kematian Maria yang masih belum selesai. Beliau juga diganggu oleh sesosok makhluk halus yang sangat misteri, yang sering mengganggu beliau, sering menguji keimanan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali beliau ditimpa masalah. Lembaga-lembaga ni sering mempertanyakan dan mengganggu Ustaz Adam tentang kepercayaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kampung seberang di mana Ustaz Adam tinggal juga terdapat sebuah perkumpulan ajaran sesat yang menguasai kampung tersebut. Kumpulan ajaran sesat ni diketuai oleh satu watak yang bernama Abu Jah. Abu Jah dia menyebarkan ajaran sesat kepada penduduk kampung tersebut, dan beliau juga menggunakan sihir, menggunakan jin untuk mengganggu penduduk-penduduk kampung yang masih teguh dengan ajaran Islam. Dan kejadian-kejadian inilah yang menimpa keluarga Sakinah, iaitu seorang wanita yang menjaga ayah dan anaknya, anak perempuannya, di mana keluarga beliau sering diganggu oleh sihir-sihir dan jin-jin yang berpunca daripada Abu Jah tersebut, kerana Sakinah dan keluarga dia masih berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ayah Sakinah ni juga, Imam Malik,
menghidapi penyakit misteri dan beliau lumpuh dan dijaga oleh Sakinah di rumah mereka. Disebabkan pelbagai masalah yang menimpa keluarganya, gangguan-gangguan, ya, penyakit yang ayah dihadapi, memaksa Sakinah ni pergi meminta bantuan kepada Ustaz Adam. Okey, daripada sini bermula ujian Ustaz Adam dalam menghadapi kumpulan ajaran sesat tersebut. Ya. Ustaz Adam diganggu oleh sihir-sihir Abuja, diganggu oleh pelbagai ujian daripada jin-jin yang dihantar oleh Abuja kepada keluarga beliau, sehingga menyebabkan kematian ibu beliau sendiri. Dan kematian ibu beliau ni menyebabkan Ustaz Adam sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa keluarga beliau tersebut, di mana beliau sendiri menjadi penyebab kepada meninggalnya ibu beliau. Okey. Setelah itu berlaku juga pengkhianatan kepada Ustaz Adam. Pengkhianatan tersebut dilakukan oleh sahabat beliau sendiri yang bertahun-tahun bersama dengan beliau, menemani beliau, membantu beliau dalam kegiatan mengubat pesakit, iaitu Azman. Okay, Azman melakukan pengkhianatan kepada beliau dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok Abuja ni, disebabkan oleh Azman sangat cemburu kepada kejayaan-kejayaan yang diperolehi oleh Ustaz Adam, di mana beliau sendiri tidak mendapat pengiktirafan sebaik yang Ustaz Adam dapatkan. Okey, itu semua adalah cabaran-cabaran dan ujian-ujian yang dihadapi oleh Ustaz Adam dalam mengembalikan semula akidah penduduk kampung seberang dan juga membantu Sakinah dalam menghadapi Abuja dan pengikut-pengikutnya. Okey. Dan pada akhir filem ni dapat kita lihat perjuangan Ustaz Adam ni mencapai kejayaan, di mana beliau berjaya mengembalikan semula akidah Islamiah. Okey, akidah Islamiah penduduk-penduduk kampung yang pada awalnya telah mengikuti ajaran sesat Abuja, tapi kembali semula kepada ajaran Islam. Okey, dan walaupun perjuangan beliau tu telah meragut nyawa beliau sendiri. Okey, dan daripada sini boleh kita ambil pelbagai pengajaran yang pastinya sangat banyak yang ditampilkan oleh watak-watak dalam filem Munafik 2 ni, dan pengajaran-pengajaran tersebut akan disampaikan oleh rakan saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Fathi bin Muhammad Syafi'i. Jadi tiba giliran saya untuk saya mengupaskan tentang pengajaran yang kita boleh dalam filem Munafik yang kedua. Mana filem Munafik yang kedua ni telah diterbitkan ataupun ditayangkan pada tahun 2016. Jadi banyak pengajaran yang kita boleh ambil dalam filem tersebut. Jadi perkara yang pertama saya ingin terangkan tentang ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi nyawa kita di kandung badan, ujian Allah ni memang akan tetap ada, dan boleh kata akan ada sahaja ujian tersebut. Hari-hari ada je ujian yang Allah berikan, sama ada ujian tu kecil ataupun besar. Tapi kita ni janganlah mengeluh, dan kita perlulah terus berdoa kepada Allah supaya Allah bantu kita untuk lalui ujian tersebut. Jadi untuk yang kedua pula adalah iblis dan syaitan ni dia tidak akan pernah mengalah, terutamanya untuk menyesatkan umat Nabi Adam. Yang boleh kata di iblis dan syaitan ni dia tak kira lah awak seorang yang iman yang tinggi ataupun awak seorang iman yang rendah.
Mana dua-dua tersebut, iblis dan syaitan akan tetap meneruskan ataupun dia akan tetap menguji iman orang tersebut. Dan untuk yang ketiga pula adalah iman ada naik turunnya. Boleh kata iblis ni disuka mendatangkan perasaan was-was dan ragu-ragu terhadap keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk cerita ni sebenarnya boleh kata ataupun boleh diceritakan yang mana keyakinan terhadap pertolongan Allah dan tawakal yang tinggi akhirnya dapat memusnahkan musuh-musuh Islam. Dan untuk yang seterusnya adalah tentang fitnah. Kita dah biasa dengan perkataan fitnah, kita dah biasa dengan yelah, kita pernah dengar tentang orang fitnah orang tersebut. Jadi boleh kata fitnah ni memang ada, dan lebih-lebih lagi pada akhir zaman kita ni. Maksudnya fitnah di akhir zaman ni sangat berluasa. Jadi kita mengharapkan kita dielakkan daripada terkena fitnah, especially pada akhir zaman ini. Dan untuk yang seterusnya adalah persahabatan yang telah terjalin berkata cukup lama, itu selama 10 tahun, akhirnya musnah dengan sifat hasad dengki dalam diri kita. Jadi untuk kita memilih kawan ni ataupun untuk kita memilih sahabat ni, kita pilihlah orang yang baik. Boleh kata saya rasa semua orang pernah dengar tentang istilah kalau kita berkawan dengan orang yang wangi, kita pun turut akan wangi. Kalau kita berkawan dengan orang yang busuk, kita pun akan busuk. Jadi muhasabah diri kita juga, ya. Dan untuk yang seterusnya adalah untuk seterusnya adalah manusia yang sanggup menabuh fitnah, terutamanya terhadap orang alim. Maksudnya manusia yang sanggup menabuh fitnah semata-mata untuk melepaskan diri daripada dihukum. Especially maksudnya melepaskan diri daripada dihukum lah. Dia buat salah tapi dia menuduh orang lain untuk melepaskan diri daripada dihukum. Orang-orang macam ni boleh kata dia boleh terlepas di dunia, tapi dia tidak akan terlepas di akhirat. Dan untuk yang terakhir pula adalah pengacara yang saya dapat kupaskan tentang kita ni jangan menuduh orang lain, especially seperti yang kita tahu dalam cerita ni, daripada segi fitnah, memfitnah terutama terhadap orang alim. Yang mana contoh yang saya boleh berikan tentang Abu Jah. Abu Jah sendiri ni dia telah memfitnah Ustaz Adam. Dia kata Ustaz Adam ni penunggang agama lah. Ustaz Adam ni penunggang agama, sedangkan dia sendiri yang menunggang agama demi kepentingan peribadi. Jadi itu sahajalah pengajaran yang saya dapat kupaskan tentang filem ini. Dan sama-sama kita muhasabah diri kita ni, kita dekatkan diri dengan Allah. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Dan kita juga perlu menjaga hubungan Allah, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Kita kena jaga hubungan dengan ibu bapa dan kawan-kawan serta umat-umat lain juga. Dan akhir kata daripada saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton video ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zafrul Iqbal bin Ahmad Kushairi. Hari ini saya akan menceritakan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil dari filem Munafik 2. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada filem ini adalah yang pertama, kita jangan mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Ini kerana ajaran sesat hanya akan merosakkan dan memisahkan akidah seseorang Muslim bagi menuju ke jalan yang benar. Perkara ini juga akan mendatangkan kesan yang buruk pada diri kita dan masyarakat. Oleh itu, bagi mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan ajaran sesat ini, kita boleh melakukan atau memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah dan melakukannya dengan ikhlas. Dan kita juga boleh mendalami atau mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam lagi agar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran lain. Seterusnya ialah
filem ini juga menunjukkan bahawa pentingnya dalam memilih kawan yang baik. Ini kerana kawan merupakan salah satu faktor bagi mempengaruhi kehidupan kita, sama ada menentukan kehidupan yang baik atau yang buruk. Jika kita salah memilih kawan, perkara ini mungkin akan menyebabkan kita terjebak dengan gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas, jenayah, minum arak dan sebagainya. Selain itu juga, kita juga hendaklah sentiasa meminta pertolongan dan berharap kepada Allah, kerana Allah merupakan pencipta makhluk dan seluruh alam ini, dan juga merupakan pemberi nikmat di atas muka bumi ini. Kita hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah, tidak kiralah sama ada kita senang ataupun susah. Oleh itu, kita janganlah mudah berputus asa atau putus harap kepada Allah. Okay. Di samping itu, filem ini juga menunjukkan bahawa sifat munafik itu mendatangkan kesan yang buruk pada diri kita. Oleh itu, kita hendaklah mengelakkan diri daripada terjebak daripada sifat munafik itu. Sifat munafik ini akan hanya mendatangkan kesan yang buruk pada diri kita dan masyarakat. Oleh itu, kita hendaklah menguatkan iman kita bagi mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan sifat munafik. Okay, akhir sekali, filem ini juga menceritakan tentang perbuatan sihir. Okay, ini menunjukkan bahawa perbuatan sihir itu akan mendatangkan kesan yang buruk pada diri kita dan masyarakat. Oleh itu, kita hendaklah mengelakkan diri daripada mengamalkan ilmu sihir. Ini kerana ilmu sihir ini tidak mendatangkan faedah yang baik kepada diri kita dan masyarakat. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berwaspada dengan ajaran atau perbuatan sihir ini. Okey. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan bin Mahyani. Saya akan berkongsi dengan anda semua tentang watak-watak utama dan watak sampingan di dalam filem horor yang dilakonkan oleh pelakon terkenal tanah air. Antara watak utama yang memainkan peranan penting di dalam filem horor ini ialah Ustaz Adam. Watak Ustaz Adam ini dilakonkan sendiri oleh pengarah filem horor ini, iaitu Syamsul Yusof. Ustaz Adam ialah seorang pendakwah yang sangat berpengaruh dan mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas. Dia juga mempunyai kemahiran untuk menghalau segala jenis sihir dan menghalau jin yang mengganggu masyarakat di kampungnya. Di dalam filem munafik yang kedua ini, dia mempunyai tekad untuk membantu seorang wanita yang bernama Sakinah yang telah diganggu jin yang telah dihantar oleh Abu Jah. Pada masa yang sama, dia juga ingin menyekat atau menghapuskan segala ajaran dan kefahaman sesat yang telah dibawa oleh Abu Jah ini. Kekuatan iman yang telah ditunjukkan oleh Ustaz Adam ini menunjukkan bahawa dia mempunyai kesabaran dan ketabahan yang kuat untuk berjuang menegakkan agama Islam di kampungnya. Walaupun beliau telah kehilangan beberapa orang penting di dalam hidupnya seperti isteri dan anaknya di dalam filem Munafik yang pertama, dan maknya sendiri Salmah yang telah dilakonkan oleh Ku Faridah pada filem Munafik yang kedua ini. Pembawakan watak oleh Syamsul Yusof sangat terkesan untuk menggambarkan ujian daripada Allah kepada hamba-Nya yang berusaha untuk menyebarkan dakwah ke arah fi sabilillah. Seterusnya adalah watak seorang wanita, iaitu Sakinah. Watak ini telah dibawakan oleh Maya Karim. Watak Sakinah ini menceritakan seorang wanita yang tinggal di dalam hutan bersama ayahnya Imam Malik dan anaknya Aina
yang masing-masing dilakonkan oleh Roslan Saleh dan adik Nur Zara Sofia. Dia menjaga ayahnya yang telah mati tetapi kelihatan masih hidup kerana dirasuki oleh jin yang dihantar oleh Abu Jah. Perjuangan Imam Malik yang menentang kefahaman sesat oleh Abu Jah ini menyebabkan beliau disihir. Sakinah berusaha sedaya upaya untuk melarikan diri daripada pengikut Abu Jah. Sakinah sangat menyayangi anaknya Aina yang juga merupakan hasil daripada perbuatan rogol oleh Abu Jah sendiri, sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi menyelamatkan anaknya itu. Setelah Aina diculik oleh Abu Jah, dia sanggup memfitnah Ustaz Adam seperti mana yang telah disuruh oleh Abu Jah untuk membebaskan anaknya dan untuk keselamatan anaknya sendiri. Sepanjang perjalanan cerita di dalam filem horor Munafik 2 ini, Sakinah telah banyak kali dirasuki dan diganggu, namun dia tidak pernah sesekali menerima kefahaman Abu Jah. Kesetiaan kepada agama masih terpahat di dalam jiwanya. Watak seterusnya ialah watak Fiswairus sebagai Ustaz Azman. Ustaz Azman adalah kawan baik kepada Ustaz Adam. Dia merupakan kawan yang paling menyokong perjuangan dakwah Ustaz Adam. Dia telah berjanji untuk menyebarkan dakwah bersama-sama Ustaz Adam. Dia juga mempunyai sifat kasihan dan selalu risaukan keselamatan Ustaz Adam ketika menghadapi sebarang perubatan atau sebarang dakwah yang disampaikan oleh Ustaz Adam. Tetapi di dalam filem ini, dia menunjukkan sifat sebenarnya yang sangat berlawanan dengan sifat yang ditunjukkan pada awal filem ini. Dia ialah seorang pengkhianat kepada perjuangan Ustaz Adam demi kepentingan dirinya sendiri. Dia mengaku bahawa dia telah membunuh Maria dalam Munafik yang pertama dan berkhianat menjadi saksi kepada pemfitnahan oleh Sakinah kepada Ustaz Adam. Dia melakukan perkara tersebut untuk kepentingan sendiri, untuk menutup aibnya daripada diketahui ramai orang. Di samping itu, jika ada watak baik, semestinya ada watak jahatnya. Lakonan Nasir Bilal Khan sebagai Abu Jah mencetus perbualan media. Apabila pembawakan watak oleh beliau sebagai orang yang menyebar kefahaman sesat sangat berjaya. Abu Jah ialah leader kepada ajaran sesat ini. Boleh dikatakan dialah pembawa dan pereka kepada ajaran sesat ini. Dia mengatakan bahawa ajaran yang telah dibawanya ini adalah benar berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Apa yang kelakar adalah setiap hadis yang telah dikeluarkan oleh mulutnya ataupun yang telah disampaikan olehnya adalah semua hadis palsu. Abu Jah juga mengugut Sakinah supaya menjadi isteri kepadanya dan akan menyediakan kemewahan hidup kepada Sakinah. Dia menyihir dan menghantar jin kepada badan Imam Malik yang telah mati, iaitu ayah kepada Sakinah, kerana Imam Malik ini telah menentang ajarannya. Dia juga menyiksa dan memalukan Ustaz Adam untuk menunjukkan dia adalah orang yang paling berkuasa dan paling diberkati oleh Tuhan. Kemudian watak Umar dilakonkan oleh Fiswairus. Dia ialah pengikut setia kepada Abu Jah. Dia akan melakukan apa sahaja yang disuruh oleh Abu Jah kepadanya tanpa berfikir panjang. Dia mengaku bahawa ajaran sesat yang dibawa oleh Abu Jah ini adalah ajaran yang benar. Perbuatan mereka jika seseorang itu tidak mengikuti ajaran mereka, mereka akan membakar, membunuh dan menyihir seperti apa yang telah terjadi kepada Rahman, iaitu dibakar secara hidup-hidup. Apa yang saya paling tidak puas hati apabila ada satu babak ni, Sakinah cuba melawan balik para pengikut Abu Jah dan Umar berjaya melemahkan balik Sakinah dengan menumbuknya
walaupun Sakinah adalah seorang perempuan. Akhir sekali, watak penyokong kepada Ustaz Adam iaitu Azhar. Watak ini dilakukan oleh Mawi. Dia ialah salah seorang daripada yang masih di jalan yang lurus dan tidak mengikuti ajaran sesat yang dibawa oleh Abu Jah. Dia cuba membantu Ustaz Adam dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di kampungnya. Selepas didapati Imam Malik tidak lagi memunculkan dirinya, dia juga terpaksa menghadapi ujian yang sangat berat apabila ditinggalkan oleh isterinya kerana mengikut Abu Jah dan mengikuti ajaran sesat yang dibawa oleh Abu Jah. Azhar adalah orang yang paling dipercayai oleh Sakinah dan paling diharapkan untuk Sakinah meminta tolong. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada dua saudara saya untuk menerangkan pengajaran daripada filem horor ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berjumpa dengan saya lagi, Adi Zaini bin Hamzah. Okey, pada kali ini saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan filem Munafik 2. Okey, kelebihan. Yang saya dapat lihat, kelebihan dalam filem Munafik 2 ni dia berbeza dengan filem Munafik 1. Okey, dalam filem Munafik 1, bagi siapa yang dah tengok, mereka akan faham bahawa filem Munafik 1 lebih menumpukan kepada efek seram filem tersebut. Tetapi dalam filem Munafik 2, saya lihat kelebihan dia adalah kepada konsep dakwah yang ditampilkan, iaitu walaupun kita hanya bersendirian, tetapi proses dakwah itu haruslah berjalan dan wajib dilaksanakan sebagai seorang Muslim apabila kita melihat kemungkaran. Seperti hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, saya tak ingat kepanjangan hadis macam mana, tapi esensi daripada hadis tersebut, apabila kita melihat sesuatu kemungkaran, haruslah kita cegah dengan tangan kita. Jika kita tidak mampu, haruslah kita cegah dengan lisan kita, dan akhir sekali haruslah kita cegah dengan hati, iaitu membenci kemungkaran tersebut. Dan mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Okey, daripada sini saya dapat melihat watak Ustaz Adam telah menyampaikan pesanan daripada hadis tersebut. Apabila dia mampu melaksanakan dan melakukan proses dakwah tersebut dengan tangan, beliau laksanakan. Beliau turut melaksanakan dengan lisan, iaitu mendakwahi kembali penduduk-penduduk kampung tersebut. Dan juga beliau melaksanakan hadis tersebut dengan hati, di mana beliau membenci perbuatan sesat yang dibawa dan disebarkan oleh Abu Jah tersebut. Okey, itu antara kelebihannya, di mana proses dakwah haruslah dilaksanakan walaupun secara bersendirian. Itu adalah salah satu kelebihan dan kelebihan terpenting yang saya nampak cuba ditonjolkan oleh penerbit. Okey, kekurangan filem Munafik 2. Kekurangan filem Munafik 2 pada saya adalah daripada segi logik pembuatan filem tersebut. Okey, apabila sebuah perkampungan tersebut telah dijadikan pusat penyebaran ajaran sesat, pastinya pihak berkuasa yang terlibat, contoh pihak jabatan agama, pihak kepolisian dan pelbagai lagi pihak berkuasa, pastinya akan masuk dan menyelesaikan dan menghentikan ajaran sesat tersebut. Tapi dekat sini kita dapat melihat filem Munafik 2 hanya menampilkan watak Ustaz Adam. Watak Ustaz Adam ni sajalah yang pergi berdepan dengan ajaran sesat tersebut, yang pergi mendakwahi penduduk kampung yang telah mengikut ajaran sesat tersebut, tidak mengetengahkan tugas-tugas pihak berkuasa. So saya melihat agak kurang sedikit logik di situ, di mana dalam negara yang berdaulat dan memiliki undang-undang tersendiri, peristiwa-peristiwa tersebut pasti tidak berlaku jika pihak berkuasa telah memainkan peranannya. Okey, dari sini kita dapat melihat kekurangan yang ditampilkan oleh filem Munafik 2. Seterusnya, mungkin bagi saya filem Munafik 2 ni
tentunya banyak kelebihan, tetapi ada juga kekurangan. Dan kekurangan-kekurangan ni telah ditutupi oleh kelebihan-kelebihan filem yang pada saya lebih banyak. Okey, daripada situ saya merasakan bahawa filem ini adalah sangat baik dan sesuai untuk ditonton oleh setiap kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi kepada mereka yang bercita-cita untuk menjadi seorang pendakwah. Apabila mereka menonton filem ini, semangat untuk mereka berdakwah itu pastinya lebih tinggi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.